أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib isya yang dirahmati Allah SWT. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah SWT kerana Allah masih memberikan kita kesempatan hidup untuk sama-sama kita menambah bekalan kita menuju Allah SWT. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Dan alhamdulillah kita baru selesai menaikkan salat berjamaah, salat maghrib berjamaah, dan salat merupakan di antara proses untuk kita memperoleh bekal takwa. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain dalam kehidupan kita, dan wabil khusus kita berada di awal bulan Syaban, dan insya-Allah mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk memasuki bulan Ramadan dengan sehat walafiat, dengan penuh keimanan, yang dengannya kita dapat menunaikan puasa Ramadan dengan penuh sempurna insya-Allah. Dan itu merupakan di antara wasilah yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah ditetapkan atas kamu berpuasa sebagaimana ditetapkan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa merupakan tangga ataupun anak-anak tangga menuju ketakwaan kepada Allah SWT. Dan begitulah ibadah-ibadah yang lain juga merupakan anak-anak tangga yang insya-Allah akan menyampaikan kita kepada ketakwaan kepada Allah SWT. Kita doakan juga kepada kaum muslimin lah, mobil khusus kepada pelajar-pelajar yang memiliki SPM sekarang ini, yang mereka ni menghadapi cabaran. Dalam satu segi mereka bersiap sedia untuk menghadapi atau menempuh ujian SPM, dalam satu segi pula mereka menghadapi ujian COVID. Ada di antara mereka yang terkena COVID, ada yang dikarantin. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan mereka jalan keluar dan menyembuhkan siapa di antara mereka yang ditakdirkan kena COVID ataupun sakit. Itulah harapan kita, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, kita ada masa lagi untuk sama-sama menyambung pembahasan kita dalam pembahasan hadis-hadis tentang fadail membaca Al-Quran ataupun surah-surah tertentu dan ayat-ayat yang tertentu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-Qur'ani suratun 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakallazi bi yadihi al-mulk. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat ataupun satu ayat yang berisi ataupun mengandungi 30 ayat yang dapat memberikan syafaat ataupun pertolongan kepada seseorang sehingga ia diampuni oleh Allah SWT. Itu surah Tabarakallazi biyadihil mulk,
ataupun surah Al-Mulk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab solat. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, ini di antara surah daripada surah-surah Al-Quran yang mengandungi kelebihan ataupun fadilat bagi siapa yang membacanya, membaca dalam arti kata setiap hari membaca, wabil khusus membaca sebelum tidur. Mungkin yang belum membaca ini ataupun belum mengamalkan pembacaan surah Al-Mulk ini sebelum tidur ni, elok dia ambil Al-Quran walaupun dia belum hafal, berusaha untuk menghafal surah ini, berusaha untuk menghafal surah Tabarak ini. Dia tak panjang, cuma berapa 30 ayat sahaja. Jadi ada beberapa kupasan tentang hadis ini yang mencerita tentang apa surah Al-Mulk ini. Di antaranya apa dikatakan 5 kelebihan surah Al-Mulk dan kenapa kita membacanya sebelum tidur. Jadi kita digalak untuk membaca sebelum tidur. Keutamaan surah Al-Mulk dan anjuran untuk menghafal serta membacanya. Bukan hanya membaca tetapi menghafal juga. Karena surah ini akan memberikan syafaat, itu pertolongan pada hari kiamat bagi para pembacanya, sehingga ia diampuni dosanya oleh Allah SWT. Itu di akhirat. Dalam hadis yang lain dikatakan, ulama membahas bahawa surah Al-Mulk ini merupakan Al-Mani'ah ataupun Al-Munjiyat. Suratul Munjiyat. Surah Munjiyat maksudnya surah yang insya-Allah memberikan keselamatan. Al-Mani'ah yang menghalang malaikat ataupun yang memberikan perlindungan kepada seseorang agar tidak diazab oleh malaikat di dalam kubur, termasuklah di akhirat. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT mempunyai berbagai faedah dan rahmat kepada orang yang membacanya dan mengamalkannya, seperti penawar kepada penyakit-penyakit tertentu. Di samping dia adalah hidayah daripada Allah SWT, hidayah memberikan petunjuk, menyuluh jalan menuju jalan Allah ataupun menuju ke syurga Allah. Dia juga memberikan kebaikan yang banyak dari surah-surah yang lain, memberikan keselamatan dalam kubur, keselamatan di akhirat, diampunkan dosa. Kita tengok apa di antara keistimewaan ini. Yang pertama sekali, diampunkan dosa bagi orang yang membacanya. Ayat yang kita surah yang kita bukan surah, hadis yang telah kita baca tadi, itu riwayat Abu Daud dan Tirmizi ini. Hadis ini menunjukkan kelebihan surah Tabarak ataupun surah Al-Mulk ini. Orang yang sentiasa mengamalkannya, itu membacanya, sehingga akhir surah akan diampunkan oleh Allah SWT segala dosanya, insya-Allah. Karena itu surah ini sangat wajar dihafal dan dibaca setiap hari, itu malam. Siang pun boleh juga, tapi malam sebelum tidur. Yang kedua, surah Al-Mulk adalah penyelamat dari azab kubur. Rasulullah SAW ada menyebut tentang kelebihan orang yang membaca surah Al-Mulk pada setiap malam. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Mereka menggali satu kawasan, menggali, rupa-rupanya di situ kubur. Lalu didapati dalamnya ada seorang laki-laki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lantas seorang sahabat ini menemui Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, inni darabtu jibaim ala qabrin wa ana la ahsibu annahu qabr. Fa idza fihi insanun yaqra'u surat tabarakal-ladzi ataupun tabarak hatta khatamaha." Faqala Rasulullah SAW, "Hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah, tunjihi min azabil qabri." Ada sahabat ini dia berkata kepada Rasulullah, bila dia tengok ni, gali,
Ada kubur di dalam. Buka, ada orang. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur. Aku dapati seorang laki-laki membaca surah Al-Mulk hingga khatam 30 ayat. 30 ayat. Maka Nabi SAW menjawab, surah tersebut adalah penegah ataupun pencegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Masya Allah. Itu yang kedua, penyelamat kubur. Jadi langkah baiknya kita mengamal. Mengamal bukan hanya membaca, baca, tengok terjemahannya, pengertiannya juga menghayati. Kalau kita buka tu, Masya Allah, kandungannya bermacam-macam. Tengok. Yang ketiga, amalan Nabi SAW setiap malam. Sebelum Rasulullah tidur, Rasulullah akan baca ni, surah Tabarak ni. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW tidak akan tidur selagi tidak membaca Tabarakallazi bidihil mulk dan Alif Lam Mim Sajdah. Surah Sajdah juga Rasulullah baca. Daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, anna Nabi SAW kana la yanamu hatta yaqra'a alam Alif Lam Mim tanzilum wa Tabarakallazi bidihil mulk. Sesungguhnya Nabi SAW tidak tidur sehingga baginda membaca surah Tanzil, Alif Lam Mim, Tanzil kitabil rabbit, la fi rabbil alamin. Itu surah As-Sajdah dan juga Tabarakallazi biyadihil mulk. Oleh itu sebelum tidur pastikan kita mengambil sedikit masa untuk membaca surah Al-Mulk. Yang belum hafal tu buka mushaf, yalah, kalau boleh jangan lewat sangat membaca, kita dah mengantuk-antuk dah. Itu memang susah. Masa kita habis kita makan malam ke apa ke, bacalah. Baca surah Al-Mulk. Kalau ada masa lagi baca surah Sajdah. Tapi paling kurangnya maksudnya surah Al-Mulk sebelum tidur. Jadi ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, surah Al-Mulk menjadi pembela di hari akhirat. Masya Allah. Dia menjadi pemberi syafaat. Surah ini juga akan menjadi pembela kepada orang yang membacanya di dunia ini pada hari akhirat kelak, sehingga pembacanya masuk ke syurga Allah. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, suratun minal Qur'ani ma hiya illa salasuna ayatan khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah wa hiya tabarak. Ada surah pada Al-Quran, ia terdiri daripada 30 ayat. Surah tersebut dapat membela pemiliknya atau pembacanya sehingga memasukkannya ke dalam syurga. Itu surah Tabarak. Nak ke tidak kita masuk syurga, memang kita nak masuk syurga. Tapi yang lain-lain pun kita kena jaga. Tuan-tuan dan puan, bukan hanya baca surah ini. Larangan-larangan Allah kena jauhi, perintah-perintah Allah kena jaga, laksanakan, amanah-amanah Allah kena tunaikan. Yang kelima, digelar surah ini sebagai Al-Mani'ah dan Al-Munjiyah. Hebatnya surah Al-Mulk ini, ia juga digelar sebagai Al-Mani'ah, penghalang, dan Al-Munjiyah, penyelamat. Kerana surah tersebut menghalang dan menyelamat mereka yang selalu membacanya dan menghafalnya daripada siksaan kubur dan siksaan api neraka. Masya Allah. Ini kesempatan kita. Masa hidup ni, alhamdulillah, orang yang sudah meninggal ni, mereka ada yang mungkin tak tahu, dia tak mengamal. Yalah, mudah-mudahan mereka bukanlah satu-satunya yang menghalang daripada azab kubur, tapi di antaranya, di antara yang boleh insya-Allah dapat menyelamatkan seorang daripada azab kubur ataupun fitnah kubur, termasuklah azab di akhir kelak. Itu di antara perkara yang sangat penting dan perlu untuk setiap orang yang pandai membaca Quran ni. Dah pandai baca Quran, baca. Sebelum tidur tu baca. Baca mesti 30 ayat. Kemudian kita tengok hadis yang lain lagi. An Abi Mas'ud Al-Badri An-Nabi SAW qala man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarati fi lailatin kafatahu, muttafaqun alaih. Daripada Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, ia bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah, ini surah Al-Baqarah,
pada waktu malam, nescaya ia telah terlindungi. Ada hadis yang lain dikatakan waqila kafatahu al-makruh tilka al-lailah waqila kafatahu min qiyamil lail. Ada yang mengatakan kedua ayat itu dua ayat terakhir surah Al-Baqarah itu apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul sampai akhir. Dua ayat tu. Asal kita lillahi ma fis sama', daripada situ lillahi ma sama' boleh juga, tetapi dikata dua ayat ini daripada amanar rasul sampai akhirnya surah Al-Baqarah. Jadi apa maksudnya? Di dalam Al-Quran terkandung 1001 rahsia bagi sesiapa yang mentadaburi, merenunginya, dan sentiasa melazimi dengan membacanya dan mengamalkannya, memahaminya. Selain itu terdapat banyak kelebihan yang akan diperoleh oleh orang yang sentiasa membaca dan mengamalkan ayat tersebut. Mengamal dalam arti kata membaca, juga mengamal dari segi mentaati perintah-perintah Al-Quran, perintah Allah SWT. Ada disebut oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang alim besar dalam hadis, juga fiqh, dalam kitabnya dia kata apa maksudnya kafata? Dalam hadis tadi kita baca, sesiapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah ini, dia kata dalam pada waktu malam, kafatahu. Kafata ini nak dibahas dia maksudnya cukuplah baginya. Kalau kita dengar cukup, apa maksud cukupnya? Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dia membahasnya. Yang pertama sekali maknanya adalah umpama cukup baginya qiyamul lail, bangun di tengah malam untuk beribadah. Seolah dia bangun malam. Macam tu dia baca doa itu, dia tidur. Itu kita di antara sunnah yang perlu kita amalkan sebelum kita tidur tu, kita baca surah Tabarak tadi, Al-Mulk, itu di luar lah. Bila kita di atas katil ataupun atas tilam kita baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binanas. Terus ketiap sapu 3 kali. Itu kita baca surah Al-Kursi, kita baca amanar rasul. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Lepas tu tidur. Itu maksud lain di antara kafatahu tadi, cukuplah baginya sudah seperti membaca Al-Quran, sama ada di dalam atau di luar solat. Seolah dia sudah membaca Al-Quran pada malam tu. Yang ketiga, Ibnu Hajar sebut telah cukup baginya perkara-perkara yang melibatkan akidah, kerana ayat tersebut mencerita tentang keimanan dan amalan secara umum. Itu di antara maksud kafatah, cukuplah baginya. Yang seterusnya dia kata terselamat daripada segala keburukan dunia akhirat. Yang seterusnya telah cukup baginya terselamat daripada keburukan syaitan. Syaitan tak berani nak ganggu dah. Kita tidur ni kita rasa okey, kadang-kadang kita rasa terganggu. Mimpi buruk lah, dikejar anjing lah, macam-macam, jatuh daripada tempat tinggi lah, macam-macam kadang-kadang, mengigau lah. Ada di antara kita mengigau ni sampai bangun, bangun buka pintu. Ada. Saya dulu pernah masa kanak-kanak, bangun tidur, lepas tidur dia merata tempat lah, bangun kata. Bangun bukan pergi dalam bilik, bangun naik atas meja macam ni. Itu ada lagi adik saya, bangun kata, dia pergi ke pintu, buka pintu, keluar. Jadi kerana syaitan ni, ialah syaitan ni punya angkara lah. Kalau kita tak baca apa-apa, itulah masa kanak-kanak, tak tahu apa lagi, ataupun remaja kecil lagi. Jadi orang anak kena tidur, bangun bercakap-cakap, mengigau sebenarnya. Kalau tak baca apa-apa memang akan mengigau. Kalau orang tua dulu kata, itulah sebab tak cuci kaki. Sebenarnya bukan hanya tak cuci kaki, tak baca Quran, tak baca doa sebelum tidur. Satu hal memang kena cuci kaki lah. Kita keluar daripada mana-mana, daripada luar, daripada tandas. Yang seterusnya, Imam Ibnu Hajar menyebutkan menolak keduanya itu ayat tersebut daripada keburukan manusia dan jin.
Apa-apa keburukan manusia, hasad dengki, nak niat jahat, nak melakukan ke atas kita ni, Allah jaga. Ataupun syaitan ataupun jin ingin melakukan keburukan, Allah jaga juga. Itu. Yang keseluruhannya dia kata apa? Cukup baginya untuk mendapat kebaikan daripada keduanya. Dari segi pahala, dari segi pertolongan Allah SWT, perlindungan daripada Allah SWT. Itu kata Ibn Hajar ni. Banyak kelebihan yang akan diperolehi bagi orang yang membaca pada waktu malam 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini. Ini hadis yang sahih, dia sahih, Masya Allah. Jadi itu di antara kelebihan yang ulama sebut tentang mengamalkan surah Al-Baqarah di akhirnya ini. Itu untuk sebelum tidur. Kalau pagi hari kita baca surah Al-Baqarah itu Fatihah, daripada awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Baca itu, lepas tu surah ayat kursi, Lillahi ma fis sama. Itu pagi dan juga petang. Sebelum tidur tu baca Amanah Rasul, termasuk ayat kursi dan juga 3 kul. Ada mutiara-mutiara hadis yang dibahas oleh ulama, berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka ia telah tercukupi segala keperluan dunia dan akhiratnya, dan keduanya akan menjadi pelindung dari setiap gangguan kejahatan. Ada yang menyebut bahawa kedua surah ataupun kedua ayat ini cukup untuk memperbarui keimanan. Cuba kita tengok terjemahan dia apa maksudnya, Amanah Rasulullah wa unzilam. Kerana di dalamnya terkandung penyerahan diri kepada Sang Pencipta, itu Allah SWT. Namun ada pula yang berpendapat bahawa kedua surah ini cukup sebagai pengganti doa-doa yang banyak. Banyak doa nak baca, letih baca banyak sebab nak tidur dah. Jadi cukuplah baca ini. Kerana doa yang ada di dalam kedua ayat tersebut mengandungi kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Itu yang dimaksud oleh para ulama. Tengok hadis yang lain lagi, tuan-tuan dan puan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna asy-syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kubur. Karena sesungguhnya syaitan itu akan lari daripada rumah yang di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah. Ini kelebihan surah Al-Baqarah. Okey, kita nak faham apa maksudnya la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu menjadikan rumah kamu seperti kubur. Memang kita tak jadi rumah jadi kubur, tempat menanam mayat, tak. Apa maksud Rasulullah ni? Maksudnya rumah yang sepi dan kosong daripada amalan kebaikan dan bacaan Al-Quran. Kalau lagu ada, bunyi lagu, bunyi apa lagi, bercakap, sembang, mengumpat ada, tapi Al-Quran tak dibaca dalam, senyap je. Kalau kita pergi kubur, bukankah kubur tu senyap je? Mana kita dengar orang bercakap? Tak ada dengar, senyap. Cuba kita pergi seorang-seorang ataupun 2 orang ataupun 1 keluarga, senyap je. Jadi ini perumpamaan yang Rasulullah bagi. So, jangan kamu jadikan rumah ini seperti kubur. Kubur senyap. Jadikanlah rumah ini rumah tempat kamu berzikir, membaca Al-Quran. Itu maksudnya. Yang pertama sekali kita tengok kelebihan daripada membaca surah Al-Baqarah ni. Surah Al-Baqarah itu daripada ayat pertama sampai 200 lebih itu sampai hujung. Daripada apa? Surah Al-Baqarah itu. Keutamaan surah Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya disertai dengan penghayatan, tadabbur, memahami maksudnya, melaksanakan perintah Allah yang terkandung dalam surah Al-Baqarah dan menjauhi larangannya, maka ia akan dijauhi dari gangguan syaitan dan dihindari daripada kesesatan. Kita tengok dalam hadis yang lain dikatakan,
Bila Al-Quran ni dibaca ataupun surah Al-Baqarah dibaca dalam rumah ni, syaitan tidak akan masuk. Ataupun kalau ada syaitan dalam tu, dia akan keluar. Kalau jin Islam tu memang dia kekal dalam tu. Dalam rumah kita tu ada jin yang baik dan jin yang jahat. Jin yang baik tu jin Muslim lah. Jin yang jahat tu disebut syaitan tu. Jin yang jahat tu syaitan. Jin yang jin Islam tu tak ada masalah, dia masuk. Dia berdoa, dia mengaminkan doa kita. Dia sama-sama beribadah. Dia juga solat, dia juga puasa, dia juga baca Quran. Cuma kita tak dengar lah. Kita tak dengar. Jadi dia bahas oleh ulama, dia kata jin yang Islam ni dia seronok tengok kita buat ketaatan. Mereka tengok suka tengok kita solat, tengok berwuduk, baca Quran, bangun menunaikan solat, memerintah keluarga untuk solat. Jin Islam ni seronok. Tapi kalau dia tengok orang-orang dalam rumah tu buat maksiat apa lagi, memang dia tak suka. Jin Islam ni dia tak suka. Jin yang kafir ni seronok. Jin kafir ni seronok. Itu syaitan. Jadi bila baca surah Al-Baqarah dalam rumah ni, jin kafir ni ataupun syaitan ni dia lari, dia keluar. Dia keluar. Sebab itu bila rumah ni ditinggalkan 4-5 hari, dia akan masuk. Dia akan masuk. Sunat untuk kita masuk dalam rumah ni, kita baca doa lah. Ataupun salam, assalamualaikum wa ala ibadis salihin. Assalamualaikum wa ala ibadis salihin. Bukan assalamualaikum. Kita musafir satu keluarga. Rumah ni tinggal kosong 4-5 hari atau seminggu ataupun 2 minggu. Kita masuk tu kita salam lah. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Apa hamba-hamba yang soleh tu? Jin-jin soleh. Jin Islam yang soleh. Itu. Kemudian kalau lama dah tak ada orang, maksudnya kalau kita sempat membaca Quran, alhamdulillah. Kalau tak sempat, buka saja ini Google kita ataupun YouTube, putarkan surah Al-Baqarah. Putar surah Al-Baqarah dalam rumah tu, kuat sikit. Dalam bilik-bilik, biar dia keluar. Biar dia keluar. Kemudian sunat juga kita jangan terus baring di atas ini, atas tilam. Ambil kain ataupun apa ni, kita apa masalahnya ada kata kita baca ayat kursi ni. Contohnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kita ini bos, kita sila kita kita goyang-goyang kami ataupun kita macam kita membuang habuk lah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jangan kita terus berbaring atas tu. Mungkin dia ada di situ. Jadi bila kita baca ayat kursi tu kita hampa macam tu InsyaAllah dia akan ini sampai kita bunyikan ayat Quran juga ataupun kita sendiri baca. Jadi nasihatkan kepada anak-anak ataupun keluarga di rumah sebelum masuk bilik tu sebelum kita berbaring tu baca ayat kursi dulu. Ini kan atas tilam yang akan kita baring di situ. Jangan terus baring. Kerana baring apa dia sakit kepala, dia masuk dalam dia terganggu. Dia fikir di rumah dia tu dah tak ada orang, dia tengok seminggu dah tak ada orang, kita masuk kata itu. Ataupun orang ni baru siap rumah, siap dah dibina, lepas tu dia nak pindah rumah. Jangan terus pindah rumah. Baca ada jenis orang dia baca azan, elok baca surah Al-Baqarah dalam rumah tu. Baca surah Al-Baqarah. Bagi orang pun ini baca ini ayat ini bagi seorang baca di tengah, orang baca di dapur, orang baca di bilik-bilik. Bawa keluarga untuk baca surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah dalam rumah tu. Itu cara dia. Sebab rumah yang baru ni ialah rumah yang belum pernah ditinggal, baru siap. Jadi baca surah Al-Baqarah insya-Allah. Syaitan-syaitan ataupun makhluk yang tidak berkenaan ni dia keluar. Dia keluar. Dia penguasai. Tak boleh hidup di sini. Panas. Panas. Kalau jin-jin Islam tu dia kekal di situ lah. Dia seronok dengan kita baca surah Al-Baqarah. Jadi ini nasihat Rasulullah SAW kepada kita agar kita sering-sering membaca
Al-Quran dalam rumah, jangan macam kubur, dia kata. Ibnu Alan berkata, kerana tidak ada surah dalam Al-Quran seperti surah Al-Baqarah yang menjelaskan secara terperinci hukum hakam, hikmah-hikmah kejadian luar biasa dan mukjizat yang mengagumkan, juga penjelasan tentang para kekasih khusus Allah, para nabi-nabi, anbiya, para rasul, dicerita dalam surah Al-Baqarah, dan orang-orang pilihan daripada hamba-hambanya. Penjelasan tentang jati diri syaitan. Di awal surah Al-Baqarah cerita tentang orang kafir, tentang orang munafik, tentang syaitan yang mengganggu manusia ni, dan mengungkap para sarana yang diguna syaitan untuk menyesatkan Adam. Bagaimana Allah cerita tentang syaitan ini menyesatkan bapa kita semua lah, Nabi Adam kan. Idz qala rabbuka lil malaikati, surah ini surah apa, cerita tentang Allah SWT mencipta manusia, dan akhirnya Allah menyuruh malaikat ni semuanya termasuklah iblis ni sujud menghormati Adam, tetapi semuanya sujud kecuali iblis. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi iblis ini enggan dan menyombong diri. Maka minal kafirin, dia termasuk orang yang kafir kepada Allah SWT. Allah cerita tentang hakikat sebenarnya. Iblis ini maksudnya dia sombong, sangat sombong. Padahal Allah yang menciptakan dia, dia buat perbandingan. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau mencipta Adam daripada tanah. Engkau mencipta aku daripada api, dia kata. Sedangkan dia engkau cipta daripada tanah. Itulah ujub tu, sombong tu. Padahal Allah tidak membandingkan antara api dan tanah. Mana yang lebih mulia? Yang mulia itu Allah yang muliakan, mulialah. Tak kira tanah, tak kira api. Tak kira tanah, tidak api. Tapi iblis tu menganggap dia mulia sebab dia daripada api. Itu persepsi dia yang sesat. Akhirnya Allah SWT usir dia, termasuk dalam golongan yang rajim. Sebab itu dia kata dalam bacaan kita selalu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada syaitan yang direjam. Direjam maksudnya terlaknat, yang jauh daripada rahmat Allah SWT. Jadi itu yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis mencerita tentang hakikat syaitan ini. Dan ayat-ayat Quran yang terkandung dalam surah Al-Baqarah memang padat dengan cerita-cerita hakikat kesesatan dan juga hidayah Allah SWT. Juga kerana surah ini mencakupi berbagai informasi hukum syariat serta berbagai balasan baik berupa pahala atau siksaan. Anjuran untuk melaksanakan salat sunnah di rumah dan perbanyakkan ibadah lain. Memang Rasulullah kalau dia solat fardu, dia solat di masjid, bila solat sunat dia balik, dia solat di rumah. Memang tapi kadang-kadang kita biasa habis kita solat ba'diyah kita solat di sini, tak ada masalah. Tetapi kadang-kadang bawalah, masalahnya bila kita sampai ke rumah itu yang mencabar. Bila sampai ke rumah tu nak solat ba'diyah tu sudah hilang dah. Kadang-kadang ada orang rumah kata, abang kopi dah siap dah, balik daripada solat isyak, makan dah siap, nak solat ba'diyah dah tak ingat dah. Jadi kadang-kadang tu kena kuatkan azam untuk solat sunat di rumah. Itu kebanyakan juga jangan maksudnya solat di masjid saja, tetapi kalau solat sunat itu lakukanlah di masjid, insya-Allah. Jadi rasanya itu saja untuk malam ini, dan mudah-mudahan untuk beberapa minggu akan datang kita akan membahas tentang puasa lah, insya-Allah. Akan bahas puasa seperti kita mengulang kaji lah tentang hukum hakam puasa, insya-Allah. Jadi rasanya itu saja untuk malam ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.